Okey, kita tengok latih diri 5.2a. Nombor 1 ni, pemudahkan setiap yang berikut. Okey, kita tengok A. 3x tolak dengan 2y, and then dia tambahkan dengan 5x tambah dengan 9y. Okay. Jadi ini kita hilangkan bracket dulu. Depan ni adalah positif, jadi tak ada masalah lah. 3x tolak dengan 2y, bracket dia hilang. Okey, yang ni pun depan dia positif, jadi tak ada masalah. Ini jadi positif 5x, ini tetaplah ikut dia je, ikut tanda depan dia je, sebab depan ni adalah positif. Okey, nanti kita akan jumpa negatif nanti, ceritakan Okey, so sekarang ni kita tengok kita ambil mana yang serupa sebutan dia. Ini x, ini x. So kalau kita himpunkan dekat dia 3x, kita ambil dia punya tanda di depan sekali, iaitu letak susunkan 5x. Okey, habis dah x. Kita tengok ini adalah y, 2y negatif. Kita kena ikut bawa dia punya negatif, dan kita diikuti dengan 9y. Okey, and then kita boleh selesailah mana yang sama tu. Macam ni adalah 3x dengan 5x, jadi 8x. Okey, ini negatif 2 tambah dengan 9 kalau kita nak ikutkan contohnya macam kita hutang RM2, and then kita ada RM9, kita bayar dengan RM9, maksudnya kita masih lagi ada RM7. Kalau kita nak bayangkan, kalau negatif tu hutang, tapi boleh lama-lama kita boleh ingat yang cikgu pernah ajar integer sebelum ni, iaitu negatif 2, ini positif 9. Jadi kalau tengok berbeza, bermaksud ini tanda dia berbeza. Bila berbeza, kita bezakan nombor ni, bezakan maksudnya mestilah nombor besar tolak dengan nombor kecil, 7, and then kita ikut tanda nombor yang paling besar, nombor 9 ni tanda dia positif, macam tu. Jadi kita akan dapat positif 7y. So ini dia jawapan terakhir dia, 8x tambah 7y. Itu yang maksudnya kita pemudahkan. Okey, kita tengok B. Okey, soalan B, 6AB tambahkan dengan 2BC tambah dengan 10, dan tolakkan dengan negatif, tolakkan dengan AB tambah dengan 3BC tolak 2. Okey, so mula-mula kita hilangkan kurungan ni. Bila nak hilang kurungan, kita bayangkan, kalau kita bayangkan depan ni, depan bracket selalunya 1 macam tu. Kalau macam ni, depan dia 1. Kalau lama-lama kita ingat lah, tak perlu kita nak ni. Jadi kita kembangkan, bermaksud 1 darabkan dengan ni, kita yang ni pun kita juga 1 darab dengan ni, and then 1 darabkan dengan 10 ni. Yang ni gitu juga, negatif 1 darab dengan ni, dan negatif 1, macam tu. Itu konsep seolah-olah macam tu lah. Dan apa yang kita dapat adalah, ini kita akan dapat 6AB, ini darab dengan 2 ni dapat positif 2BC, dan tambah 10. Jadi kalau kita tengok itu dia, kalau luar bracket dia tu positif, jadi tak ada masalah, salin je yang apa yang terkandung dalam kurungan tu.
Tapi yang negatif macam ni kita kena ambil kira, hati-hati sikit. Jadi yang negatif ni, tengok negatif ni didarabkan dengan AB, dia akan dapat negatif AB. Lepas tu negatif ni darab dengan 3 ni, dia positif 3, dia akan dapat negatif 3BC. Dan negatif dengan negatif 2 akan dapat positif 2. Okey, kalau kita tengok balik, kalau di depan dia ni negatif, jadi apa yang dalam ni dia akan jadi terbalik tanda dia. Yang ni tadi dia positif, dia akan jadi negatif kat sini. Yang ni positif, dia jadi negatif. Ni positif, negatif, dia akan jadi positif. Itu kena ingat tu, nanti jangan silap pula. Jadi selepas tu kita kumpulkan yang serupa, yang AB ni pun AB. Jadi kita dekatkan untuk untuk memudahkan kita. Yang ni ikut tanda dia negatif AB. Okay, AB dah habis. Kita ambil yang susunan yang kedua tu adalah BC. Dia positif depan tu, turun juga positif, 2BC. And then BC lagi, ni BC. Jadi dia ni negatif, kita kena ikut negatif tu. BC, BC habis. Nombor pula, nombor kita positif 10. Ni nombor lagi, ni dia diikuti dengan positif 2. Okey, so kita selesaikan lah. Ni sama, kita boleh selesaikan, iaitu 6AB tolak dengan 1AB. Ini kalau depan abjad ni dia tak ada tak ada nombor, bermaksud dia 1 lah. 6AB tolak dengan 1AB tinggal 5 lah, 5AB. Tinggal 5 benda tu lah. Ingat, kalau 6 satu benda tu 6 baju tolak dengan 1 baju, tinggal 5 baju. Macam tu. Itu yang dimaksudkan dengan unknown tu. Okay, yang ni pula kita boleh selesai ni, iaitu ada 2 BC, tapi kita tolakkan dengan 3, bermaksud dia kurang 1 lah. Dia negatif 1 BC. Bersatu kita tak perlu tulis kalau dalam algebra. So yang ni pula nombor macam biasa, 10 tambah dengan 2 akan jadi 12. Itu je. Jadi kita tak boleh selesaikan dah, habis kita dah memudahkan. Mana yang sama kita tukar, kita jumlahkan ataupun kita tolakkan. So ini answer untuk B. Okey, kita tengok C. C adalah 4XY tambah dengan 5K, and then tolakkan dengan negatif 3K tambah dengan 7, and then tambahkan dengan 13 XY tolak dengan K. Okey, so tengok dia punya depan dia ni tak ada tanda ni, maksudnya positif. Ni ada negatif, hati-hati untuk kita kembangkan dia. Ni pun positif. Positif maksudnya tak ada apa-apa lah, just salin je. Kita tengok cikgu buat. Ini salin je sebab depan dia positif, iaitu 4XY tambah dengan 5K. Okay, yang ni negatif ni bermaksud tanda di dalam ni, yang dalam ni dia akan terbalik lah. Ini negatif, dia akan jadi positif 3K. Ni dia positif 7, dia akan jadi negatif 7. Konsep dia sama yang macam cikgu cerita yang B tadi, iaitu kita anggapkan depan ni ada 1. So dia akan dapat negatif 1 darab dengan 7 akan dapat negatif 7. Macam tu So lama-lama kita cekap tu tak apa dah. Yang positif ni kita just salin je. Ini positif 13 XY, and then yang ni pula adalah negatif
K sebab dia positif di depan ni, kita tak ada masalah lah. Ok, so sekarang ni tugas yang kedua berikutnya adalah kita rapatkan, kumpulkan yang sebutan yang serupa. So XY kita cari lagi, ini kita jumpa XY juga, jadi kita susun dekat-dekat 4XY. Ini 13 ni depan dia positif, kita ikut bawa sekali positif tu. ok, habis tu kita ikuti dengan K pula. K ni adalah, ini positif 5K, and then ini pun K, ini adalah positif 3K. ok, tak ada, ada satu lagi K kita, iaitu ini negatif K. ok, habislah K kita, and then kita ada nombor ni ada negatif 7, and then diikuti dengan tak ada dah, nombor ada satu je. Jadi kita selesaikanlah XY. Ni XY kita settlekan yang ni dulu, iaitu 4 tambah dengan 13, kita dapat 17 XY tu. And then kita ada K yang ni, iaitu mula-mula 5K tambah dengan 3 dapat 8. 8 tolak dengan 1K ni tinggal 7, positif tinggal 7, masih ada 7, and then nombor 7. Macam tu so itu dia, kita dah selesai pemudahkan. Boleh tu ok, soalan D. Soalan D adalah 7P tolak dengan 8Q tambah dengan 6PQ, dan tambahkan dengan Q tolak dengan 2P tambah dengan PQ, and then diikuti dengan tolak 10PQ tolak P tolak 4Q. ok, so mula-mula kita hilangkan dia punya kurungan tu, depan dia positif, tak ada apa-apa, kita salin je. Cikgu buat laju sikit, kita dah cikgu anggap dah tahu tadi. ok, ini positif, so tak ada apa-apa, kita just salin je. Ini positif Q itu, ni kita kalau dekat luar bracket dia positif, kita tak ada masalah. Ni negatif ni dalam dia ni berubah. Ini 10 ni positif, jadi dia akan jadi negatif. Ni jadi positif, ni jadi positif. ok, tugas kita yang berikutnya adalah kita kumpulkan mana yang sama sebutan dia, P 7P. kita tengok lagi ada P tak. Ada ni negatif, negatif 2P, then P lagi kita ada positif P. ok, dah habis, kita patah balik, kita tengok Q pula. Q kita ada negatif 8Q, then Q kita ada lagi ni, kita ada positif Q, then Q kita lagi ni last kali kita ada 4 last 4 positif 4Q. ok, yang seterusnya kita tengok PQ pula. Kita ada positif 6PQ, dan kita ada lagi yang ni PQ, kita ada positif PQ, and then kita ada lagi PQ ni negatif 10 PQ, dan tak ada dah habis dah semuanya, kita dah ambil tu, ambil kira. And then sekarang ni mari kita selesaikan P. Ni dia yang serupa, iaitu 7
tolak 2, 5. 5 tambah 1 jadi 6. 6P. Okay. And then kita selesaikan Q pula. Q sampai situ. And then ni negatif 8 Q. Negatif 8. Hutang 8. Bayar 1. Masih hutang 7. And then bayar lagi 4. Masih hutang 3. Negatif 8 tolak negatif 8 tambah 1 negatif 7. Negatif 7 tambah 4 dapat negatif 3. 3 yang Q tu lah. Kita ikut dia punya unknown tu. Dan yang ni pula PQ. Jangan campur aduk. P lain, PQ lain. PQ dia dia kita gabungkan dengan PQ. So 6 PQ tambah dengan 1 lagi PQ jadi 7 PQ. So kita ada 7 PQ, tapi kita andaikan kita nak keluarkan balik, kita ada 7 positif and then negatif pula 10. Jadi ini berbeza. Jadi bezakan nombor ni, beza dia 3. And then kita ikut tanda yang nombor besar. Nombor besar, nombor 10, tanda dia negatif. Macam tu. Kalau nak takut silap, kita tulis macam tu, kira kat tepi. Tapi kalau dah cakap tak apalah. So kita akan dapat negatif 3 benda ni. 3 PQ lah. So negatif 3 PQ. Itu jawapan dia. So itu dah kita pemudahkan. Okey, kita tengok E. E 2/3 FG tolakkan dengan buka bracket 9MN tolak dengan 1/2 FG tutup bracket, and then ditambahkan dengan buka bracket 3MN tolak dengan 1/6 FG. Okay. So yang ni tak ada bracket. So just kita salin je. Kita nak kembangkan yang dalam bracket tu je. Ni negatif depan bracket dia. Ingat yang tadi dia anggap negatif 1 darab dengan 9 dapat negatif 9MN. Ni negatif akan jadi positif. Kalau tengok soal sebelum tadi, ni positif, tak ada masalah. Just salin je benda-benda yang dalam kurungan tu. Okay. So sekarang ni tugas kita adalah kita gabungkan benda yang sama, FG. Ni FG, ini pun FG, and then yang ni pun FG. Jadi kita salin je 2/3 FG. Dan ini dia positif, tambahkan dengan setengah FG diikuti dengan negatif 1/6 FG. Okay, dah habis FG, kita settlekan MN pula. Ni negatif MN 9MN. Dan ni MN juga, dia positif, positif 3 MN. So ni 2/3 tambah dengan 1/2 tolak dengan 1/6. Cikgu buat manual je. Kalau nak tekan kalkulator itu je. Kalau tengok 2/3 tambahkan dengan 1/2 tolak dengan 1/6. Okey, cikgu buat pembawaan yang sama. 6 ni darab dengan 2. Yang ni nak jadi 6 darab dengan 3. Okey. So cikgu akan dapat 4/6 tambah dengan 3/6 tolak dengan 1/6. So answer kita 6. 4 tambah 3 7. 7 tolak 1 6. So dapatlah 6/6. 6/6 adalah 1. So 1 benda ni lah, 1 FG. 1 kita tak perlu tulis dalam
dalam algebra. So ini dah selesai. Kita dapat 1 FG. Yang ni MN. MN ni 9, negatif 9 tambah 3, tanda dia berbeza, maksudnya bezakan nombor ni. Beza nombor ni, nombor beza dia 6, ikut tanda nombor yang besar, nombor 9, tanda dia negatif. Kita dapat negatif 6. Benda ni lah, itu MN. So itu je jawapan untuk E. Boleh tu So share lah kawan-kawan kalau tak faham komen kalau ada apa-apa pun komen je lah So ok lah, kita jumpa soalan lain.